Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 14 Jun 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan edisi petang. Sarawak mencatat satu kes baharu positif COVID-19 hari ini yang dilaporkan dari daerah Bintulu menjadikan Bintulu bertukar status kuning. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, kes tersebut melibatkan seorang pelajar dari sebuah institut pengajian tinggi awam IPTA, Mukah, yang balik ke rumah di Bintulu sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac yang lalu. Kes dikesan melalui ujian saringan pelajar IPTA dan IPTS oleh JPBNS. Kes dilaporkan pernah menerima kunjungan saudara mara semasa perayaan Hari Raya lepas. Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu sedang mengesan semua kontak rapat kepada kes dan buat masa ini punca jangkitan masih dalam siasatan. Manakala tiada kes baharu sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak dilaporkan, menjadikan jumlah kes sembuh positif COVID-19 ramai 533 orang atau 95.69%. Laporan seterusnya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia akan memohon lebih peruntukan daripada kerajaan pusat bagi membantu sektor pertanian di negeri ini agar Sarawak dapat menjadi pusat pengeluaran produk-produk pertanian sekaligus menjana ekonomi untuk negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ini berikutan penubuhan Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak Singapura Statos yang amat membantu dalam mempromosi produk-produk pertanian Sarawak di Singapura. Beliau berkata demikian setelah melawat Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Rampangi pada Sabtu. Lawatan tersebut bertujuan untuk melihat kemudahan dan pencapaian para peserta TKPM Rampangi di samping menyokong penganjuran program-program kerajaan Sarawak bagi meningkatkan mutu produk pertanian sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap produk import pertanian. Laporan selanjutnya. Satu perjumpaan telah dilakukan bersama agensi pelaksana dan kontraktor projek terbengkalai yang dipengerusikan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Hasbi Habibongoh bagi mendengar dan mencari punca kelewatan projek-projek pembangunan di daerah Limbang. Menurut Hasbi, agensi pelaksana dan pihak kontraktor bagi projek tersebut komited untuk menyiapkan projek-projek yang terbengkalai itu secepat mungkin demi kepentingan rakyat. Kami sama-sama mendengar taklimat semua projek-projek yang sakitlah lambat ada beberapa buah sekolah SK Tanjung dan juga jalan raya pun ada juga, jalan raya luar bandar. Jadi kami mendapati itulah tidak banyak perubahan dari sebelum ini. Mereka bukannya meninggalkan projek ini, bukannya tak dibina, tapi hanya tak selambatlah, slow projek ini. Jadi pagi tadi mereka kira memberi komitmen lah, berjanji untuk menyiapkan projek-projek yang terbengkalai ini secepat mungkin. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia dan Menteri Muda Manred ke tapak projek pembinaan bangunan baru SK Tanjung dan SMK Limbang pada Sabtu. Mengenai Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Limbang, Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata projek ini telah siap lebih awal dari jadual iaitu kurang 4 bulan tetapi belum dapat beroperasi disebabkan belum dipasang utiliti dan peralatan sekolah. Dan saya harap projek yang satu-satunya dapat digunakan sekolah ini sebab sudah lama juga ditunggu sekolah projek SMK Limbang yang baru ini dah. Jadi itu harapan kita. InsyaAllah ianya dapat digunakan sama dalam tahun ini bila dah kita datang apa semua. Itu terpulanglah program yang akan dibuat oleh Jabatan Pendidikan dan SMK Limbang untuk mengatur program bila mereka nak berpindah. Sementara itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Abdul Rahman bin Ismail memaklumkan pihak kontraktor memberi jaminan akan meneruskan projek-projek yang lewat ini selepas mengenal pasti permasalahan mereka dan cara-cara mengatasinya. Alhamdulillah, kita telah pun mengenal pasti permasalahan dan cara-cara mengatasinya dan insyaAllah tadi agensi pelaksana bersama kontraktor telah pun memberi jaminan akan meneruskan projek ini walaupun terpaksa ditangguh disebabkan oleh masalah COVID dan selepas ini ianya
InsyaAllah akan terus dilaksanakan beberapa projek yang begitu penting, termasuk jambatan kedua Sungai Limbang dan jalan daripada Talahak ke Bekalan Rajab dan juga sekolah-sekolah, beberapa sekolah. Berikut pula, mangsa kebakaran Rumah Panjang Eloh terus menerima bantuan daripada pelbagai pihak termasuk Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Bintulu. Bantuan tersebut telah diserahkan Ketua Politik Parti Demokratik Progresif PDP merangkap Ketua Bahagian PDP Kemena Ukar Anak Kelayang dalam satu majlis ringkas pada Jumaat. Bantuan daripada Datuk Seri Tiong termasuk barangan keperluan asas dan wang tunai bagi mengurangkan beban penduduk. Pada hari kejadian, sebanyak 30 kotak air mineral telah diberikan kepada mangsa. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Bintulu yang dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bintulu turut menghantar bantuan makanan dan peralatan dapur kepada mangsa kebakaran. Menurut Pegawai Kebajikan Bahagian Teddy Ajin, bantuan diberikan merupakan keperluan mendesak yang diperlukan mangsa-mangsa kebakaran. Penyerahan bantuan makanan dan peralatan dapur yang dilakukan adalah keperluan yang sangat diperlukan mangsa. Bagaimanapun, bantuan-bantuan lain akan diberi setelah siasatan lengkap diperolehi. Pada Khamis lepas, Rumah Panjang Eloh, Kampung Banjai, Sungai Segan di Ulus Bauh yang mempunyai 24 buah pintu telah terbakar dan memusnahkan 80% struktur rumah panjang. Laporan diteruskan dengan peruntukan geran MRP. Beberapa pertubuhan Tabika Kemas dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan Tasik Biru menerima 14 cek peruntukan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM37,734 di Pejabat Pusat Khidmat Dun Tasik Biru pada Sabtu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Gineb, cek MRP tersebut adalah bagi membantu para penerima melakukan program tahunan, baik pulih tandas, mengecat bangunan dan bantuan pendidikan. Dalam majlis sama, Datuk Henry turut menyerahkan cek berjumlah RM50,000 peruntukan daripada Kerajaan Sarawak kepada JKK Kampung Bobak Singai, Bau bagi menaik taraf Dewan Kampung Bobak sejinjang. Beralih ke laporan berikutnya. Penumpang yang tidak mematuhi dan ingkar dengan arahan prosedur operasi standard SOP tidak akan dibenarkan menaiki bas. Residen bahagian Sibu Charles Xiao berkata SOP arahan kerajaan negeri itu harus diikuti demi kepentingan bersama. Semasa lawatan ke terminal bas Sibu pada Jumaat, Charles memberitahu pihak polis juga akan membuat tinjauan sekitar kawasan terminal bas supaya orang ramai dan para penumpang sentiasa mengikuti arahan. Mengakhiri buletin dengan video eksklusif yang dikongsikan oleh Finas mengenai langkah pencegahan COVID-19. Virus COVID-19 adalah spesies baharu dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuh SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sekian bersama saya, Karzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.